KPM. Didik TV KPM. Salam sejahtera, anda sedang menonton Sukses SPM 2022 Pecotan bersama dengan saya Sean Steven selaku pengacara anda. Dan untuk hari ini mata pelajaran kita adalah pembuatan perabot. Jadi kepada mereka yang bakal menduduki SPM, bagi kertas ini pastikan anda berikan perhatian yang sepenuhnya kerana guru penyampai kita akan kongsikan panduan dan bagaimana anda boleh dapatkan skor maksimum bagi kertas ini. Tetapi sebelum tu, jom kita tengok profil guru. Bersama kita pada hari ini adalah Cikgu Saliza. Hai Cikgu. Hai. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah, terima kasih. Okey Cikgu, dan sebelum kita teruskan, kita juga ingin kenalkan jurubahasa isyarat kita pada hari ini, iaitu Cikgu Saundra Devi. Hai Cikgu. Apa khabar Cikgu? Dah makan ke belum Cikgu? Sudah? Okey, baiklah Cikgu. Balik semula kepada Cikgu Saliza. Cikgu, apakah fokus kita pada hari ini Cikgu? Hari ini cikgu akan mengupas bagaimana tadi seperti Sean katakan, kita mendapatkan markah yang maksima dalam peperiksaan pembuatan perabot. Okey, baiklah Cikgu. Kita dah tak sabar dah nak dengar apa yang Cikgu nak kongsikan. Silakan Cikgu. Baiklah. Okey, hari ini saya Puan Nur Saliza. Okey, yang pertama sekali cikgu nak ingatkan pada murid-murid cikgu iaitu kertas pembuatan perabot pada 2 Mac 2023 hari Khamis jam 2.30 4.30 petang. Jangan tertidur. Okey, baik cikgu. Sebab waktu petang biasanya orang suka tidur, takut terbabas. Nanti tidak dibenarkan masuk ke dalam dewan peperiksaan. Okey, baiklah. Cikgu nak ingatkan lagi pada semua murid-murid arahan khas yang telah dikeluarkan oleh lembaga peperiksaan yang terdapat dalam jadual peperiksaan iaitu untuk paper 7110, paper pembuatan perabot, iaitu calon hendaklah membawa sendiri alatan melukis dan pensel warna. Okey, jangan terlupa. Yang kedua, kalkulator. Kena bawa kalkulator. Kalau tidak ada kalkulator saintifik, bawalah kalkulator yang biasa pun tak apa. Tetapi jangan bawa telefon bimbit untuk jadikan alatan pengiraan kamu. Dan juga smartwatch. Jangan bawa masuk ke dalam dewan peperiksaan. Okey? Hari ini, apa yang cikgu nak sampaikan pada kamu dan apa yang cikgu nak daripada kamu? Yang pertama, cikgu akan perkenalkan format pentaksiran, pembuatan perabot, jenis-jenis soalan, ciri-ciri soalan, dan seterusnya bahagian A, bahagian B, di mana kamu perlu skor untuk dapatkan markah yang paling maksimum iaitu 90 ke atas jika kamu nak dapat A. Okey. Okey, baiklah. Kita pergi kepada pengenalan format pentaksiran. Okey, format pentaksiran SPM kita. Yang pertama, masa 2 jam. Dulu diberikan pada kamu 2 jam setengah, sekarang 2 jam sahaja. Okey, kita ada format bahagian A dan bahagian B. Dulu ada bahagian C, sekarang hanya bahagian B sahaja. 2. Seterusnya, kita ada 60 wajaran markah kita 60 bahagian A dan 40 bahagian B, di mana 5 bahagian A ada 15 soalan ya murid-murid, di mana soalan 1 hingga soalan 15 dan markah boleh diberikan ialah 1 markah yang boleh diberikan pada kamu, minimum 1 markah dan juga maksimum 5 markah.
Baiklah, ketika kamu menjawab, kamu perlu ingat, okey? Kamu kena ingat, kalaulah di soalan itu tertulis 4 markah, bermakna 4 markah lah kamu perlu berikan jawapan. 4 jawapan kamu kena berikan. Okey? Setiap satu soalan, satu jawapan, nilai dia 1 markah. Baik. Dan bahagian B, ada 4 soalan, 40 markah, iaitu satu soalan 10 markah, di mana dipecahkan dalam 10 markah dipecahkan kepada 2, 4, 6, okey, dipecahkan. So kamu cubalah dapatkan markah yang maksimum, iaitu 10, dan jangan sekali-kali kamu biarkan kosong tak jawab bahagian B. Memang kalau kamu tak jawab bahagian B, memang kamu nak dapatkan markah yang tinggi tu memang agak sukarlah. Ya. Okey? Dan peratus markah yang diambil daripada keseluruhan kertas ini hanyalah 40% sahaja. Ingat ya murid-murid, cikgu dah pesan. Okey, kita pergi kepada jenis soalan ataupun format soalan. Format soalan kita, bahagian A, di mana ada 15 soalan. Dalam 15 soalan tersebut, ada soalan yang jawapan tidak diberikan, di mana kamu perlu memberikan jawapan. Nanti kita akan tengok contoh yang cikgu berikan pada kamu. Okey, seterusnya memilih jawapan, di mana kamu diberi pilihan jawapan dan kamu perlu menulis semula pilihan jawapan kamu itu. Ada di antara soalan diberi pilihan jawapan sama dengan nilai markah yang diberikan. Ada yang tak sama. Kadang diberi pilihan 6, dia nak 4. Ya. Kadang-kadang diberi 4 dan dia suruh pilih 4. Maksudnya kamu kena susun mana satu yang betul lah. Okey. Seterusnya menyalin dan menyusun jawapan, betul salah atau benar palsu, urutan langkah kerja. Dan bahagian B kita ada subjektif berstruktur saja, gabungan ingat, faham, aplikasi, mencipta, menganalisis dan menyelesaikan masalah. Okey? Saya harap anak-anak murid boleh ingat apa yang cikgu pesan tadi. Okey, baiklah cikgu, dan sebelum kita teruskan, kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali semula selepas ini di Sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton Sukses SPM 2022 Pecutan, di mana mata pelajar kita pada hari ini adalah pembuatan perabot bersama dengan Cikgu Saliza. Baiklah cikgu, jom kita teruskan. Baiklah, kita teruskan dengan soalan bahagian A. Okey. Contoh soalan bahagian A. Bahagian A, soalan yang berkaitan dengan fakta, ciri, kriteria, kategori, terminologi dan juga convention. Convention tu simbol ya anak-anak murid. Okey, murid-murid sekalian, simbol. Simbol biasanya terdapat pada lukisan. Baiklah, soalan yang pertama. Soalan yang pertama ialah soalan kamu kena memberikan jawapan. Pilihan jawapan tidak diberikan. Okey, rajah menunjukkan paksi lukisan oblik yang perlu dibina ketika melukis. Baiklah, kalau kita nak melukis, kita kena ada paksi. Namakan paksi lukisan oblik pada ruang yang disediakan. Jangan kamu tulis jawapan di sini pula. Tulis pada ruang jawapan. Baik? Okey, baik. Okey, yang pertama, paksi menegak. Yang kedua, paksi mengufuk. Dan yang ketiga jawapan cikgu berikan di sini ialah paksi surut, paksi condong dan juga paksi 45 darjah. Andai kata di sini calon menulis paksi surut 45, boleh diterima ataupun tidak? Rasa-rasa faham tak apa maksud paksi surut 45? Maknanya murid tersebut tak tulis darjah ke apa-apa Ya. ke? Saya pun tak pastilah, macam mungkin tak diterima. Tak ada makna kan kalau 45 betul? Ah. Kalau dia ada 45
darjah dia buat macam ni kat sini baru ada maksud. So Ya. barulah jawapan tersebut betul. Ni barulah betul. Kalau dia tulis paksi 45 sahaja, tak ada markah. Mana unit tu penting lah. Ya, unit tu penting. Dia kena tulis paksi condong 45 ataupun paksi surut 45 darjah. Okey. Ya. Soalan yang kedua. Di sini pilihan jawapan diberikan ada 5 pilihan jawapan. Okey, berdasarkan jadual, pilih dan tuliskan. Cikgu nak ingatkan kat sini. Tuliskan jenis-jenis garisan yang betul pada ruang jawapan. Dia bagi kat kita simbol garisan. Okey, kalau kita tengok kat sini simbol garisan halus betul? Ya. Okey, halus. Yang kedua, garisan tebal. Yang ketiga, garisan berpancar ke, bergerigi ke, berlingkar. Kat sini kamu boleh remind dah. Ingat semula. Okey, dia tulis garis bergerigi. Andai kata calon-calon SPM kadang-kadang, tolonglah murid-murid buanglah sifat M. Apa itu sifat M? Sifat malas. Keluarkan sifat R, rajin. Di mana ada calon dia menulis sini garisan halus, dia tulis garisan tebal, dia tulis garisan bergerigi, dia tulis. Boleh ke cikgu macam tu? Tidak boleh. Markah tidak diberikan. Okey. Tetapi betul kan pilihan jawapan yang diberikan oleh murid tersebut? Betul? Betul, tetapi dia bagi perwakilan. Tiada perwakilan jawapan. Yang dia nak ialah tuliskan. Maksudnya kamu kena tulis. Kamu jangan bagi perwakilan jawapan. Okey? Okey, cikgu. Alright. Seterusnya kita pergi kepada soalan contoh 3, iaitu tentang benar palsu. Nampak tak? Benar palsu. Di sini benar palsu memberikan galakan dalam kegiatan yang diceburi. Kamu fikir betul atau salah? Betul kan? Kamu tik betul. Katalah calon tersebut dia tik betul. Menyediakan kemudahan dan infrastruktur. Salah, sebab ini adalah pusat latihan. Okey? Pusat latihan, salah. Menjalankan kajian dan penyelidikan. Malaysian Timber Industrial Board. Memang dia menjalankan penyelidikan. Memberikan bimbingan dan latihan, Giat Mara. Giat Mara memang dia akan bagi bimbingan dan latihan pada calon-calon vocational. Ya. Okey, betul. Menyediakan kemudahan pinjaman dalam bentuk barang dan keuangan, Mardi. Betul ke Mardi? Mardi bukankah berkaitan dengan pertanian, betul? So, okey. Dekat sini, pelajar tersebut dia buat macam cikgu buat ni. Andai kata calon tersebut dia menjawab menggunakan simbol ini. Okey. Okey, jawapan juga tidak diterima. Kalau soalan tu kata benar, tulislah benar. Kalau soalan tu kata palsu, tulislah palsu. Jangan kamu pangkah ataupun tanda betul. Okey. Okey, saya nak ingatkan. Okey, baca betul-betul dan kenal pasti logo-logo agensi yang membantu industri perabot di Malaysia. Okey, kamu boleh ingat benda ni. Biasa agensi-agensi yang membantu industri perabot. Contoh soalan yang ketiga. Maaf cikgu, soalan yang keempat. Ya. Okey, soalan keempat ni, Rajah menunjukkan lakaran idea perabot kreatif mengikut tema. Kat sini, mengikut tema. Okey, kalau kamu tengok, mengikut tema, rujuklah gambar Rajah ini. Jadual Act menunjukkan tema lakaran idea, pilih dan tulis. Tema lakaran idea yang berkaitan dengan Rajah yang diberikan pada ruang jawapan. Kamu semak jawapan kamu
kat sini jawapan yang diberikan tema pameran. Ada tak tema pameran kat sini? Nampak? Sini adalah tema pameran. Kita boleh pamerkan barang kat sini. Tema penyimpanan. Ada tak tema penyimpanan kat sini? Ni. Kita simpan kerusi. Okey, kita tutup. Kalau penyimpanan mesti bertutup. Nampak? Kita tutup. Tema penyimpanan. Tema tema perabot moden. Perabot ini adalah moden ataupun klasik. Memang moden kan? Dulu tak ada kan? Perabot yang pelbagai guna. Seterusnya, tema transmasa. Memang transmasa. Kenapa kita panggil transmasa? Sebab sekarang, kalau dulu rumah besar-besar kan? Perabot mesti besar kat rumah. Sekarang, rumah digunakan full sepenuhnya ruang yang ada dalam rumah kita kan? So, ini memang transmasa. Adakah ini perabot tradisional? Tidak ya murid-murid. Sebab tak ada pun sumber-sumber yang menunjukkan dia berbentuk tradisional. Maka bila kamu dah ada kat sini, perhatikan dekat situ dan pilihlah jawapan di sini. Sebab gambar rajah itu sangat penting untuk kamu mendapatkan sumber jawapan yang betul. Okey, sebab dia 4 markah. Kalau 4, pilihlah 4. Kalau kamu tak tahu pun, kamu tulislah, lengkapkan 4. Okey? Kalau kamu tulis 2, maka 2 je lah jawapan markah yang akan kamu dapat. Kalau 3, 3 lah kamu dapat. Okey? Tulislah bagi cukup. 4 sama dengan nilai markah, nilai wajaran markah. Kita pergi kepada contoh soalan 5, iaitu ciri-ciri. Soalan ciri-ciri. Kat sini, dia ada kaedah penilaian iaitu penglihatan dan juga sentuhan. Kalau penglihatan, panca indera. Sentuhan, kamu punya, ialah tangan kamu. Bila kita bersentuhan. Kamu tengoklah, kalau warna sekata, adakah tangan kamu boleh tentukan warna sekata? Mesti mata. Permukaan kemas dan tidak bergelombang. Gelombang kamu boleh rasa tak? Boleh. Bila kamu tengok dia gelombang, kamu rasa kan? Lepas tu, permukaan tiada lubang halus. Lubang-lubang tu semua kita boleh nampak atau rasa? Nampak. Bijaklah murid cikgu hari ini. Sentuhan. Mestilah permukaan sekata. So, maka kamu tulislah 4 pada ruang jawapan. Jangan kamu tulis warna sekata, sentuhan permukaan sekata. Kamu ambil 2 je jawapan. Sayang, hilang markah kamu. Sebab markah dia 4. So, kat sini kena tulis 4. Walaupun ruang diberikan, dia tak tunjuk pun kata 4. Dia tak bagi 1, 2, 1, 2. Dia bagi 1 saja kan? Tapi dia nak jawapan. Jangan keliru ya. Baca betul-betul. Dah faham Ego? Alright. Kita pergi kepada soalan 6. Soalan 6 iaitu betul, salah. Tadi benar, palsu. Sekarang barulah ada simbol tanda betul dan juga simbol tanda salah. Kamu tengok gambar yang cikgu berikan ni dengan betul. Jika dalam soalan bahagian A, lebih kurang 70% gambar rajah diberikan untuk membantu kamu menjawab. Okey. Kat sini, betul, dia pegang. Cuba kamu tengok apa yang salah dekat sini. Gambar 1 betul. Gambar 2, salah. Sebab apa? Sesiku L. Sesiku L, nampak tak? Dia tak rapat kan? Ni, kat sini. Ada ruang. Ada ruang. Bila ada ruang, dia akan jadi garisan tu tidak lurus. Dia jadi sengit. Yang ini, betul ke tukul kuku kambing digunakan untuk menebuk lubang bersama pahat? Ya, betul. Ni. Biasa kita guna ganding kayu. Yalah cikgu. Okey, salah. Kan? Okey, kat sini betul tak? Bila kita nak gunakan gergaji puting, mestilah kita apit pada meja.
Okey, ni betul. Okey, saya nak ingatkan kat sini. Kamu nampak 2 je gambar yang betul, kamu tanda 2 murid-murid. Tetapi tolong ingat ya, 2 lagi yang salah ini juga memberi markah. Okey? Jangan biarkan kotak tersebut kosong. Okey, kita pergi kepada soalan 7. Soalan 7, soalan langkah kerja. Dalam soalan SPM, dalam kertas SPM mesti ada soalan langkah kerja. Okey, langkah kerja. Kamu rujuk rajah ni, okey, berdasarkan rajah. Okey, baca rajah menunjukkan sebuah rak kasut yang telah dibuat kemasan. Kamu tak baca pun sampai habis. Kamu terus je buat jawapan. Jangan murid-murid. Baca sampai habis. Berdasarkan rajah, susun penyataan langkah kerja berikut mengikut turutan yang betul untuk membuat kemasan dengan menulis 1, 2, 3, 4 dan 5. Dia suruh tulis 1, 2, 3, 4, 5. Dia tak suruh tulis 1 Roman, 2 Roman dan sebagainya. Okey. Okey. Kamu susun soalan langkah kerja, tolong berhati-hati. Pastikan jawapan yang pertama tu kamu dah kenal pasti. Yang pertama, benam kepala paku. Kalaulah soalan pertama tu kamu dah tersilap, katakan kamu letak ni nombor 3 ke dan sebagainya, bukan nombor 1, berkemungkinan kamu akan hilang 5 markah. Oh. Dia kena mengikut urutan langkah. Kalau tak ikut urutan, memang kamu akan hilang. Kamu tak dapat 1 pun daripada sini. Kamu kena pastikan betul. Kalau kamu mula nombor 1, nombor 2, nombor 3 betul. 4 dengan 5 terbalik. Berkemungkinan kamu dapat juga 3 markah. Tetapi kalau mula-mula kamu dah salah, memang itulah, senyum je lah cikgu. Baiklah, soalan nombor 8. Soalan nombor 8 diberikan langkah kerja yang betul. Tetapi kamu kena menyusun gambar rajah pada langkah kerja yang betul ini. Okey? Okey. Kamu susunlah, kamu pilih gambar rajah yang betul. Ni kamu jangan tulis 1, 2, 3. Dia suruh tulis A, B, C. Kamu tulis A, B, C. Ni pilih gambar rajah, masuk pada langkah kerja yang betul. Okey? Yang pertama, mengukur kelebaran dan kedalaman lubang engsel. So, gambar C lah yang diukur ni. Nampak tak? Diukur menggunakan tolok penanda. Ya. Okey. Kita pergi kepada soalan contoh nombor 9. Penyataan ataupun ciri. Okey. Dekat sini ada 4 markah, bermakna 4 jawapan ni perlu dimasukkan pada jawapan. Kamu pilihlah kalau kos. Okey. Kalau kos perabot dihasilkan menggunakan bahan yang berkualiti, itu berkaitan dengan kos. Kemudahan bahan. Okey. Perabot yang dihasilkan menjadi lebih cepat sebab bahan ada di sekeliling kita. So kita cepat dapat hasilkan perabot. Ruang penggunaan perabot. Okey, perabot yang dihasilkan tahan lama. Dan kehendak pelanggan. Ini adalah fakta. So kamu kena ingat fakta-fakta yang terdapat dalam buku teks. Okey, soalan 9. Ini soalan teknik kemasan. Di mana kamu kena ingat teknik-teknik dan kaedah kemasan yang kamu pelajari di dalam bengkel perabot. Jika kamu tak ingat, kamu main tulis saja, berkemungkinan kamu akan hilang markah. Ni kamu kena bagi. Kaedah sapuan. Kaedah sapuan apa? Kalau kamu tulis kaedah sapuan, kamu tak tulis berus, tiada markah diberikan. Kaedah semburan. Kaedah sapuan kain, kamu tulis kaedah sapuan juga, pun tak ada markah. Kamu kena describe. Kamu kena memberitahu perbezaan antara gambar 1 dan gambar 2. Okey? Okey, murid-murid, soalan yang 11 iaitu soalan kamu mengkategorikan jenis-jenis alatan di dalam bengkel. Mengukur dan menanda. Kamu boleh pilih daripada gambar rajah ni dan kamu tulislah mengukur dan menanda. Baiklah. Mengukur dan menanda pembaris besi. Betul tak Syam, pembaris besi? Macam dia bukan pembaris keluli ke cikgu? Ya, pembaris keluli. Tetapi ini adalah perkataan yang sinonim yang selalu digunakan dalam bengkel. Berhati-hati. Jangan kamu menggunakan perkataan yang
kamu gunakan dalam bengkel ataupun bahasa pasar. Sebab dalam soalan pun dia dah tuliskan pembaris keluli kan, Cikgu? Ya. Hanya kalau kita tulis pembaris besi tu salah lah. Ya, salah. Memang tak ada markah langsung. Oh, okey. Terus kosong. Kat sini terus dapat kosong. Ya. Mengapit dan menyangga. Ada apit panjang, ada apit pendek. Okey, kamu tulislah apit panjang, apit pendek. Meraut dan menatal. Pahat tepi serong. Kamu tulis, kamu cari daripada sini. Okey, so ejaan mesti betul. Ya. Okey, setengah budak tulis apit, PIIT ke pun salah. Oh. Kalau ejaan dia salah. Okey, kita tak terima jawapan tersebut. Dan soalan yang terakhir iaitu tentang definisi kerjaya dalam industri perabot. Dekat sini cikgu nak ingatkan, kamu baca soalan, berikut merupakan kerjaya dalam industri perabot. Oh, kerjaya. Padankan kerjaya perabot dengan pernyataan diberikan dengan menulis pada ruangan yang disediakan. Dekat sini, keyword dekat sini membuat pentauliahan diiktiraf. Okey? So apa dia? Mestilah tenaga pengajar. Yang ni usahawan. Kenapa saya kata usahawan? Sebab dalam pemasaran dan dia mesti sanggup mengambil risiko. Okey? So, inilah yang cikgu nak kamu faham. Dekat mana kamu nak dapat markah supaya markah kamu tidak dipotong. Ya. Okey, dan kamu mendapat markah yang maksimal seperti Sean cakapkan tadi. Ya, betul. Itulah dia contoh soalan dan juga teknik menjawab yang dikongsi oleh cikgu bagi bahagian A kan, cikgu? Ya. Dan sebelum kita teruskan, kita akan berehat seketika kembali semula selepas ini di Sukses SPM 2022 Pecotan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton Sukses SPM 2022 Pecotan, di mana mata pelajaran kita pada hari ini adalah pembuatan perabot bersama dengan Cikgu Saliza. Baiklah cikgu, apakah fokus kita untuk segmen ini pula, cikgu? Fokus kita untuk segmen ini ialah soalan yang mempunyai wajaran markah yang paling tinggi, iaitu 10 markah. Okey, baiklah cikgu, silakan. Okey. Dalam bahagian B, murid-murid akan dinilai kemahiran, iaitu kemahiran kamu mengaplikasi pembuatan perabot, kefahaman kamu mengendalikan pembuatan perabot dan juga kebolehan intelek, di mana kamu boleh menggunakan kepakaran kamu pada situasi yang lain, situasi yang baru. Okey. Di mana pada bahagian B ini kamu ada 10 markah dan pilihan jawapan tidak diberikan, ya murid-murid. Kamu menggunakan satu soalan ketika menjawab maksima. Kamu boleh ambil 15 minit sebab ada 4 soalan. Kalau 4 soalan darab 15 minit, bermakna 1 jam kamu gunakan untuk menjawab bahagian B. Ya. Tetapi kalau boleh, gunakanlah setakat 10 minit sahaja satu soalan sebab kamu nak menyemak. Okey? Ya. Dapatkan ruang untuk kamu semak keseluruhan jawapan. Okey, kita pergi kepada contoh soalan 1, di mana soalan kamu untuk mengaplikasi apa yang kamu belajar di dalam bengkel. Di mana dalam bengkel kamu dah membina perabot-perabot seperti yang gambar rajah diberikan. Rajah menunjukkan sebuah almari yang telah rosak. Okey, stimulus soalan. Okey, penerangan soalan. Berdasarkan rajah, nyatakan 2 kerosakan. 2 kerosakan. Terangkan langkah baik pulih mana-mana satu kerosakan yang dinyatakan di 1A. Dan soalan yang ketiga, cadangkan 2 penambahbaikan supaya bahagian penapak menjadi lebih kukuh. Kamu kena buat sedikit analisis lah dekat sini. Apa yang rosak dekat sini? Okey, apa yang rosak? Nampak tak? Apa yang saya perasan tu adalah kaki almari tersebut dan juga pemegangnya. Pemegang. Okey. Baiklah, yang rosak ialah kaki dan pemegang. Cadang apa tu? Terangkan langkah baik pulih. Ini kamu kena fikirkan. Okey, dan cadangkan penambahbaikan. So di sini kamu kena cipta sikit apa yang lebih baik. Okey. So nyatakan 2 kerosakan. Tadi
Satu, kaki, penapak almari rosak. Yang kedua, tombol ataupun pemegang pintu rosak. Kalau kamu jawab tombol, kamu jawab pemegang pintu, kamu jawab penapak almari pun diterima. Jangan biarkan kosong. Okey. Terangkan langkah baik pulih mana-mana satu kerosakan yang dinyatakan di 1A. Andai kata calon macam orang kata tak ada idea, buka balik bahagian A. Tadi kan ada contoh-contoh langkah kerja. Ingat tak? Ya. Gunakan itu sebagai sumber idea kamu untuk menjawab bahagian B ni. Faham? Buka balik. Ambillah sikit-sikit sumber idea daripada sana. Bukan kamu tiru sepenuhnya daripada sana. Gunakan sebagai sumber macam inspirasi, panduan ataupun untuk cetusan idea kamu. Untuk mencetuskan idea untuk menjawab soalan ini. Okey? Kamu jawab menyediakan peralatan. Kamu kena sediakan peralatan, betul? Ya, betul. Kamu nak buat kan? Kamu kena menyediakan bahan baru. Membuka, menanggal bahagian yang rosak. Ini kamu kena buka, kamu kena tanggal dan kamu kena design baru. Seterusnya kamu kena bina bahagian yang baru, mengukur dan menanda dan membuat pemasangan. Kamu mesti ukur, kamu mesti tanda. Itu memang langkah kerja yang kamu belajar dalam bengkel. Langkah kerja yang kamu belajar dalam bengkel, yang pertama kamu kena sediakan alat. Lepas sedia alat, kamu kena sediakan bahan. Lepas sedia bahan, kamu kena mengukur dan menanda pada bahan. Selepas mengukur, menanda pada bahan, kamu kena memotong dan membina bahagian tersebut dan memasang. Okey, ini adalah keyword yang kamu perlu ingat. Seterusnya, cadangkan 2 penambahbaikan. Apa penambahbaikannya? Gunakan penapak pada 4 bahagian. Tadi dia ada 2 bahagian saja kan? Kita bagi tambah 4 supaya dia lebih stabil. Menggunakan bahan daripada kayu padu. Kalau kita menggunakan bahan daripada papan komposit, kamu faham kan papan komposit mudah pecah kan? Pecah. Dia sebab papan serpai. Tak sesuai dijadikan penapak. Menggunakan reka bentuk yang tidak berlengkuk. Daripada curving, baiklah kita guna lurus. Lebih senang. Baiklah. Soalan yang ketiga, kamu nak selesaikan masalah ini. Rajah menunjukkan sebuah bangku seberguna yang pernah kamu bina. Okey, kamu pernah bina bangku ni. Kamu ingat balik. Semasa di tingkatan 4, kamu memang pernah bina bangku ni. Nyatakan 2 kekurangan yang terdapat pada bangku ini. Apa yang kamu fikir? Okey? Apa yang kurang kat sini? Okey, fikirlah. Kekurangan dia, tempat duduk dia ke? Nak sandar, tak ada penyandar. Okey, kamu fikirkanlah idea yang lebih bagus. Okey? Dan dia nak kamu melakar reka bentuk baharu bagi penambahbaikan. Nak tambah baik. Ini cetusan idea kamu. Kamu dah belajar PP04 iaitu reka bentuk perabot. Okey, aplikasikan benda tersebut. Keluarkan. Baiklah, nyatakan 2 kekurangan. Kalau kamu duduk atas kayu yang tak ada spine, sakit bontot tak? Sakitlah cikgu. Tak boleh duduk lama-lama, boleh duduk sekejap je. Kan? Tak selesa lah. Tak selesa. Lepas tu kamu lebih suka kerusi yang ada penyandar ke kerusi yang mestilah ada. Mestilah ada kan? So itu adalah kekurangan dia. So nyatakanlah kat sini. Lukisan yang kamu nak lukis mestilah jelas, ada kreativiti, mestilah lakaran kamu daripada oblik atau ISO. Sebab kita nak 3 dimensi. Kalau kamu bagi lakaran dalam bentuk ortografik, lukisan hanya 1 dimensi saja. Kalau depan-depan, kalau atas-atas, kalau sisi-sisi, dia 1 dimensi saja. Kita nak gabungan 3 dimensi supaya semua orang boleh tengok. Sebab kita nak tengok untuk pertama kali. Sekali kita tengok, kita dah dapat gambaran dia. Okey? Seterusnya, kita tulislah jawapan tiada penyandar. Okey? Tempat duduk tidak selesa. Okey? Kamu boleh tulis. Kadang-kadang ada murid yang dia tulis
tiada armrest. Okey, tiada armrest lah. Dia tulis dalam bahasa Inggeris. Jawapan diterima ataupun tidak? Kalau kamu tulis bahasa Inggeris, kamu tulislah bahasa Inggeris sepenuhnya. Kalau kamu jangan mencampur adukkan bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Okey, saya dah ingatkan. Supaya markah kamu tidak ditolak. Okey. Lukisan kat sini, nampak tak? Dia menggunakan ISO ke? ISO. Ah. Okey, dia menggunakan isometri. Baiklah, kat sini dia dah cakap tadi tiada penyandar. Dia tambah baik, dia letak penyandar. Lepas tu dia ada kotak simpanan. Tempat duduk tadi, daripada kosong, dia buat boleh simpan barang kat dalam tu. Maksudnya ada pelbagai fungsi. Dia dah tambah baik. Lepas tu dia ada kaki kerusi yang lebih stabil. Okey. Dia boleh tambah spine tempat duduk, cushion. Okey, dia boleh lakarkan lebih cantik. Supaya dapat markah yang lebih tinggi. Okey. Mungkin di sini dia akan dapat 2 markah, kat sini 2. Dan kat sini warna lagi dia bubuh bagi cantik, dia letak warna, maka kamu akan dapat markah yang penuh. Bila orang tengok tu, wow. Okey. Seterusnya kita pergi soalan mencipta, iaitu lakaran reka bentuk mempunyai kriteria berikut. Anda diminta mereka bentuk sebuah rak pameran yang lengkap dengan penyimpanan. Tadi cikgu dah pesan, kalau dia sebut penyimpanan, mesti rak tersebut bertutup. Mesti bertutup. Yang kedua, kalau pameran, mesti kita boleh pamer benda tu, orang boleh tengok. Itu beza pameran dan juga penyimpanan. Lakaran mempunyai kriteria berikut. Kamu kena ikut kriteria ni. Membuat label penggunaan. Label penggunaan menggunakan warna yang ceria, mempunyai aksesori dan cadangkan bahan kemasan yang sesuai digunakan dan berikan alasan kesesuaian bahan itu. Okey. Okey, contoh jawapan mencipta. Okey, mari kita tengok. Dalam tadi cikgu cakap mesti ada rupa bentuk. Rupa bentuk mesti ada. Yang kedua, memenuhi fungsi. Tadi kan dia dah bagi pameran, penyimpanan, ada fungsi dia kan? Boleh gantung. Apa lagi fungsi dia? Pameran, penyimpanan, boleh gantung. Lepas tu rak pameran lengkap dengan penyimpanan boleh digantung. Penyimpanan. Konsep lakaran yang kita gunakan, tadi cikgu dah pesan, kita gunakanlah konsep isometrik ataupun oblik kerana konsep lakaran tersebut menggunakan 3 dimensi dan juga label. Okey, ini semua markah tau. Ini markah. Seterusnya, bahan. Kamu menggunakan shellac dan juga lucina. Kerana sebab kamu nak melindungi rak tersebut menampakkan kemasan seperti natural. Maksudnya macam kemasan antik lah. Okey? Biasa saja. Setengah tu dia boleh cakap cat berwarna putih kerana nak dapat konsep Inggeris. Dia boleh bagi idea yang kata tak ada dalam buku, yang kamu boleh keluarkan dan orang boleh terima jawapan kamu. Okey? Contoh macam ni lah. Ada aksesori ni, aksesori. Okey, kamu buat lengkuk-lengkuk kat sini. Okey, ini menggunakan konsep ISO. Right? Dan juga ada kat sini ada birai, hias birai. Dan kamu boleh warnakan sebab dia nak kamu warnakan. So kamu gunalah pensel warna yang kamu bawa tu. Kamu letaklah warna coklat dan kamu kata nak nampak natural. Okey? Kalau kamu nak nampak dia ceria, kamu letaklah warna kuning ke merah ke kan. Okey? Seterusnya cikgu nak bagi contoh lakaran. Katakan kamu jangan biarkan kosong deh kalau soalan lakaran. Saya mohon pada calon-calon jangan biarkan soalan lakaran kosong. Kamu lakarlah. Saya nak pesan kat kamu, kamu lakar. Kalau kamu tak tahu, kamu lukis kotak dulu. Okey, kotak. Kamu lukis kotak dan dalam kotak tersebut barulah kamu masukkan
kamu punya lakaran. Okey, kamu lekarkan kat sini. Okey. So kat sini kan kamu ada ni. Nampak tak, senang je. So kamu dah gunakan kaedah kotak. Sebab kalau kamu belajar isometri dan oblik, memang saya akan ajar menggunakan kaedah kotak. Ya. Kalau kamu belajar lukisan kejuruteraan pun kita akan ajar kaedah kotak. Kalaulah kamu lakar macam ni. Contoh ni rak kamu. Okey. Kalau kamu tak reti sangat, kamu buat macam ni dan kamu terus macam ni. Okey. Dapat juga markah. Jangan tinggalkan kosong. Ya. Okey? Kalau kamu buat macam ni je. Macam ni. Cikgu pun tak dapat nak bagi markah. Sayang 8 markah. Ya. Okey? Okey. Dan saya pergi contoh kepada soalan yang paling disukai, iaitu soalan pengiraan. Saya nak ingatkan pada kamu, anak-anak murid cikgu, tolonglah bawa kalkulator. Kalau tak ada kalkulator macam seperti Syam bawa tu pun boleh. Yang ni? Ya. Yang biasa-biasa lah. Kalkulator yang biasa pun tak apa. Tetapi tolong sangat-sangat jangan bawa telefon bimbit. Dengan memberi alasan nak buat pengiraan. Jika tertangkap, keputusan kamu berkemungkinan akan digantung. Dan kamu mendapat kosong untuk kertas tersebut. Baiklah, kat sini diberikan pada kamu ialah tentang butiran pengiraan, di mana kamu kena ingat kos bahan, kos pengeluaran, kos sampingan dan sebagainya. Kamu memang kena ingat. Baiklah, di sini dia nak kos bahan bagi menyiapkan seunit meja. Jangan, kalau kos bahan ialah jumlah kos yang kamu gunakan untuk membeli bahan-bahan pembinaan perabot. Dekat sini, kamu terus ambil kalkulator dan kamu terus jumlahkan kat sini. Kamu kena ingat, kuantiti ni jangan kamu tinggalkan. Ya. Ini 4 darab 5, RM2. 4 darab 4, RM16. Kalaulah kamu hanya buat ini sahaja, maka jawapan kamu akan salah dan seterusnya dia akan salah pada jawapan soalan-soalan yang seterusnya kerana dia berkait. Dia kena daripada A dia kena betul. Okey. Yang ini direct sahaja ataupun terus sahaja. RM5 darab 3 jam. Ini kamu boleh terus darab. RM15. Kos pengeluaran. Apa itu kos pengeluaran? Ialah kos sampingan campur kos bahan dan juga kos upah. Baru kamu akan dapat kos pengeluaran. Dan harga jualan. Okey, mari kita tengok ya. Okey, kos bahan tadi cikgu dah darabkan tadi siap-siap. Ni 16. Kamu tolong tulis pada soalan. Pada soalan tu kamu kena tulis. Kalau kamu tak tulis pada kotak soalan tu, saya takut kamu cuai. Bila kamu cuai, bila dia salah dekat sini, dia akan salah dekat sini. Dia salah kat sini, dia akan salah kat sini. Sebab kamu akan hilang markah. Dekat sini, markah hanya 2. Sini, 3. Banyak tau. Kat sini, apabila kamu telah menulis formula dekat sini, kamu dah dapat markah. Kamu dah tunjuk contoh pengiraan pun kamu dapat markah. Tetapi andai kata kamu hanya tulis ini saja, tiba-tiba terus dapat jawapan 61. Markah kamu dapat 1 je lah. Sebab dia tak kena tunjuk jalan kira. Bila kamu tunjuk jalan kira, barulah kamu akan dapat pecahan markah 111. Okey. Kan? Seterusnya harga jualan. Dekat sini pun sama. Kamu kena tunjukkan bagaimana kamu mendapatkan peratus keuntungan. Peratus keuntungan kamu kena tulislah peratus, dia minta 150%. Darablah dengan kos pengeluaran. 61 ini datangnya daripada sini. Sebab tu saya kata dia berkait daripada A, B, C. Kalau silap, dia akan terus tersilap. Okey. Baiklah cikgu. Dan itu merupakan soalan contoh
bagi bahagian B kan, cikgu? Ya. Baiklah, cikgu, dan sekarang kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali semula selepas ini di Sukses SPM 2022 Penceritaan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton Sukses SPM 2022 Penceritaan, di mana mata pelajaran kita adalah pembuatan perabot kertas 1 bersama dengan Cikgu Saliza. Baiklah, cikgu, silakan. Baiklah murid-murid. Peringatan kepada calon. Okey. Saya nak ingatkan kepada murid-murid saya di luar sana supaya yang pertama, cikgu ingat berkali-kali daripada mula-mula cikgu bersiaran dengan kamu. Yang pertama, jangan biarkan ruang jawapan jika ada pilihan jawapan diberikan. Okey, dengan jika soalan tersebut wajarannya empat jawapan kamu berikan. Kalau wajaran dia dua jawapan diberikan. Jika jawapan yang kamu perlu keluarkan, fikirkanlah, bukalah buku soalan tu, selaklah berkali-kali, berkemungkinan ada sumber inspirasi pada soalan-soalan yang lain. Okey? Yang kedua, jangan mencampur adukkan penggunaan bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Elakkan kesalahan ejaan. Contoh, okey, bahasa tempatan ataupun bahasa pasar. Contohnya, orang selalu sebut bahasa pasar yang kita selalu guna, jigsaw, mesin jigsaw. Mesin jigsaw. Okey, mesin mudah alih jigsaw. Okey, jawapan yang betul ialah mesin mudah alih gergaji jig. Okey. Tapi murid jigsaw, mesin jigsaw. Nampak tak dia campur adukkan bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu. Yang kedua, yang seterusnya. Okey, baca soalan hingga habis. Jangan kamu baca cerita soalan tu. Kamu kena tahu kehendak soalan. Baca sampai habis baru kamu tahu kehendak soalan. Jangan kamu baca ke atas saja, oh dah tahu dah dia ni apa benda. Sebab pernah terjadi soalan dia tanya lain, kamu bagi jawapan lain. Kamu baca, oh kat atas tu dia, dia baru cerita, baru dia tak tahu lagi apa yang dia nak tanya. Macam kalau kita selalu tengok orang selalu tak habis lagi, belum ditanya soalan dah angkat tangan nak jawab. Kan? Seterusnya, susunlah langkah kerja dengan betul. Tolonglah ingat, langkah kerja mesti ada bermula dengan merancang. Kamu kena rancang, kamu kena tafsir, kamu kena sedia bahan, sedia alatan. Motong, membina, membentuk. Itu adalah bahagian aplikasi. Okey, aplikasi. Yang ketiga, yang keempat, membuat pemasangan percubaan. Kamu kena cuba dulu. Benda tu jadi tak jadi. Yang seterusnya dan yang terakhir iaitu memasang dan membuat kemasan. Itu memang langkah kerja yang kita gunakan di dalam bengkel. Apa benda pun, daripada memasak ke, bina perabot ke, semua langkah kerjanya sama. Okey? Dan kesilapan-kesilapan umum yang selalu kamu buat, iaitu bahagian A, tidak membaca soalan sehingga habis. Tidak mengikut arahan soalan. Arahan soalan kata benar palsu, kamu bagi betul salah, kamu tanda simbol betul salah. Okey, soalan kata tulis, kamu bagi perwakilan jawapan. Salah. Yang kedua, kamu tidak mengikut arahan soalan. Orang kata ke kiri, kamu pergi ke kanan. Okey, yang seterusnya, langkah kerja perlu mengikut urutan. Seterusnya bahagian B. Saya ingatkan calon jawab keseluruhan soalan. Dapatan saya, calon tidak menjawab soalan dan membiarkan kertas soalan itu kosong, maka tiada jawapan kamu berikan, maka tiadalah markah diberikan. Jangan kamu bagi jawapan kepada pemeriksa, bantulah saya, tolonglah saya. Tak bolehlah macam tu. Kamu kena jawablah soalan
tersebut. Ya. Bantulah saya cikgu, saya tidak tahu jawapan. Itu memang tak ada markah akan diberikan. Okey? Kalau soalan lakaran, buatlah walaupun sedikit. InsyaAllah kamu akan dapat markah. Walaupun kamu tidak betul-betul mengikut konsep isometri atau oblik, jika ada warna, dia kata warna kan, keluarkanlah pensel warna. Saya ingatkan, tolong bawa pensel warna. Seterusnya, lihatlah bahagian A sebagai sumber rujukan. Kamu boleh buka balik bahagian A sebagai rujukan kamu. Bahagian A, apa yang ada dekat bahagian A kadang-kadang boleh membantu kamu menjawab pada bahagian B. Ya. Seperti langkah kerja. Okey? Dan penyelesaiannya, baca dan faham kehendak soalan, ikut kehendak soalan supaya markah penuh diperolehi dan juga tiada jalan pintas pada kamu kerana semuanya bermula daripada kosong untuk kamu dapat 100%. Terima kasih Cikgu atas perkongsian ilmu Cikgu pada hari ini dan juga terima kasih kepada Cikgu Saundra Devi sebagai jurubahasa isyarat kita pada hari ini dan kepada mereka yang akan menduduki SPM nanti. Semoga berjaya dan semoga maju jaya. Bye semua.